Sejak beratus tahun dahulu, negeri Melaka acap kali mendominasi perhatian kacamata dunia. Terkenal dengan kemajuan lokasi perdagangan di zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Bandar Warisan Dunia ini bertambah maju dengan keunikan aktiviti pelancongannya. Namun, di sebalik kepesatan perkembangan ini, masih terdapat sebuah lagi lokasi pelancongan negeri yang dipandang sepi. Catatan kronologi yang berlaku seawal tahun 1262 Masihi menjadikan negeri ini kaya dengan warna dan nilai sejarahnya. Kerajaan negeri memandang serius setiap inci struktur tinggalan bangunan untuk dipromosikan ke pentas dunia. Persoalannya, mengapa kesungguhan ini tidak berlaku di Pulau Besar Melaka? Hai, saya sekarang sedang berada di tengah-tengah Bandar Melaka. Negeri Melaka merupakan antara negeri yang paling banyak menyumbang ke arah ekor pelancongan negara. Purata 10 juta pengunjung akan datang ke Melaka setiap tahun. Keunikan hasil tinggalan sejarah ratusan tahun dahulu menyebabkan Melaka tersohor di mata dunia. Namun berdasarkan pemerhatian saya, masih terdapat satu kawasan sejarah yang kurang mendapat perhatian pihak negeri. Tempat yang saya masukkan adalah Pulau Besar Melaka. Anda akan bersama saya, Nur Fazal Muttalib, untuk mengupas apa yang sebenarnya berlaku di Pulau Besar Melaka. Jom, ikut saya. Pulau Besar terletak kira-kira 3 batu nautika dari Bandar Hilir Melaka. Mempunyai keluasan kira-kira 168 hektar, Pulau Besar merupakan pulau yang terbesar di antara 15 gugusan pulau yang terdapat di Selat Melaka. Pulau ini dihubungkan dengan kemudahan pengangkutan air yang boleh didapati di Jeti Anjung Batu dan Jeti Umbai. Pulau Besar pernah menjadi pusat persinggahan dunia ketika berlayar di Selat Melaka. Pada zaman dahulu, Pulau Besar juga terkenal dengan perdagangan dan dalam masa yang sama, ia juga menjadi pusat perkembangan syiar Islam di rantau Nusantara. Pemerhatian saya 2 tahun lepas menampakkan bahawa Pulau Besar kini mengalami zaman kejatuhannya. Mengapa hal ini boleh berlaku? Adakah sebab cerita misteri yang membelenggu pulau ini menyebabkan orang takut untuk pergi melancong di pulau ini? Jadi, misi saya kali ini adalah untuk membawa anda meneroka apa yang terdapat di Pulau Besar dan sekaligus memberi anda jawapan mengapa keadaan suram ini patut ditamatkan. Jom, ikut saya. Kadar RM14 akan dikenakan bagi setiap pengunjung yang ingin ke Pulau Besar. Ini merupakan bayaran bagi perjalanan pergi dan balik. Keadaan tenang di jeti ini membuatkan saya tidak sabar untuk tiba di Pulau Besar buat kali yang kedua. Perjalanan menaiki feri untuk ke Pulau Besar biasanya mengambil masa 15 ke 20 minit. Ianya bergantung kepada keadaan angin dan ombak. Berdasarkan sejarah, ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, pulau ini dijadikan sebagai pit stop pada para pedagang yang ingin mendapatkan keperluan asas seperti air bersih, makanan dan juga lain-lain. Selain itu, Pulau Besar ini dijadikan sebagai tempat menunggu giliran bagi pedagang yang ingin berlabur di Pelabuhan Melaka. Selain untuk mengelakkan kesesakan yang berlaku di Pelabuhan Melaka, ia juga dilihat sebagai satu tindakan bijak pemerintah terdahulu dalam menjaga keselesaan para pedagang. Okey, penantian saya selama 20 minit menaiki feri daripada Jeti Anjung Batu tadi telah berakhir. Sekarang saya betul-betul berada di Jeti Pulau Besar. Selepas ini saya akan bawa anda meneroka apa yang terdapat di Pulau Besar dan apa sebenarnya yang berlaku.
Pada pendapat saya, sama seperti 2 tahun lepas, Pulau Besar memang tidak patut dipinggirkan kerana setiap pengunjung yang datang ke sini akan disambut dengan panorama dan juga landscape yang begitu indah. Lihat sajalah. Kecantikan putihan pantai juga dengan pohon-pohon yang tersusun melambai kedatangan penonton. Pasti setiap mata yang memandang akan sejuk dengan panorama seperti ini. Tak apa, sepanjang kita akan terus pusing keliling pulau untuk saya tunjukkan kepada anda apa yang berlaku di sini. Jom kita bongkar. Terdapat dua cara untuk meneroka pulau ini, iaitu anda boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan van ataupun berjalan sendiri. Bagi sesiapa yang selesa untuk meneroka sambil dibimbing oleh orang yang berpengalaman, penggunaan perkhidmatan van adalah digalakkan. Tapi bagi saya ingin meneroka setiap inci pulau ini secara individu. Jika anda memilih untuk berjalan kaki mengelilingi pulau seperti saya, perkara pertama yang anda akan dapat lihat ni, saya percaya ini merupakan perigi yang telah lama beroperasi. Tapi saya percaya juga perigi ini digunakan semenjak zaman kegemilangan Pulau Besar sendiri. Pulau Besar memang terkenal sebagai tempat untuk mendapatkan bekalan air bersih serta keperluan harian bagi pedagang yang melalui Selat Melaka. Ma Huan, iaitu penolong kepada Laksamana Cheng Ho, memberitahu bahawa Laksamana Cheng Ho pernah menamakan pulau ini sebagai Wushu yang bermaksud pulau air. Sebab itulah para pengunjung akan dapat melihat banyak perigi dibina di sekitar pesisir pantai. Tak jauh daripada kawasan JT Pulau Besar ni, ada satu daya tarikan yang sering dikunjungi oleh pengunjung, iaitu menurut kepercayaan penduduk setempat, sebuah batu yang berada di sini, ini batu yang besar ni, dinamakan sebagai batu belayar. Okey. Menurut kisah tempatan juga, batu ni dulu berada di tengah laut sana. Okey, kemudian hari demi hari batu ini semakin ke sini dan tersekat di kawasan Pulau Besar ni. Okey. Dan pada zaman dulu atau pada zaman kegemilangan perdagangan yang berada di Melaka dulu, kesanan Melayu Melaka dulu, batu ini digunakan oleh Panglima 7 beradik untuk mengikat kapal mereka semasa mereka berhenti di Pulau Besar ni. Itu adalah sedikit perkara ataupun cerita sejarah berkaitan dengan batu belayar ni. Rasa kagum saya melihat keindahan pantai di JT tadi luntur apabila pandangan saya 2 tahun lepas kembali berulang. Chalet yang saya anggap ataupun saya harap sudah dibangunkan masih lagi sepi. Jom kita tengok. Saya difahamkan bahawa chalet tinggal ini adalah milik kerajaan negeri. Pelbagai persoalan bermain di fikiran saya. Mengapa hal ini boleh berlaku? Apa punca sebenar yang menyebabkan chalet ini terbiar dan tidak berpenghuni? Tinjauan saya terhadap chalet ini diteruskan lagi. Kali ini, ke bahagian dalam chalet. Berdasarkan pemerhatian saya, jika hal ini masih berterusan, chalet ini akan menjadi semakin usang di mamah usia. Keadaan terbiar ini pastinya akan mewujudkan rasa kurang senang bagi sesiapa sahaja yang melewati kawasan ini. Bagai retak menanti belah. Itulah keadaan chalet ini yang saya dapat gambarkan. Saya tak faham kenapa chalet ini diperlakukan sebegini. Di mana pengunjung-pengunjungnya? Kenapa ianya terbiar? Sedangkan jika diperhatikan depan saya, terdapat pantai yang bersih dan juga ombak ataupun laut yang terbentang luas. Satu pemandangan yang menarik untuk dilawati. Rasa sayang sekali jika chalet ini terus dibiarkan begini. Agak meremang sebenarnya bulu roma saya ketika saya berada kat dalam tadi. Adakah pulau ni ataupun chalet ni ditinggalkan sebab penghuni-penghuni ataupun pengunjung yang ke sini diganggu oleh penghuni asasi, ataupun memang kaedah pihak pengurusan yang tidak pandai menjaga landscape pelancongan di pulau ni? Susah untuk saya rungkaikan buat pada masa sekarang. Mungkin kita akan jumpa lagi jawapan dia dalam perjalanan seterusnya.
Okey, sekarang saya berada di tengah-tengah kawasan di mana di sebelah kiri saya kawasan chalet tinggal tadi, dan di sebelah kanan saya terdapat sebuah lagi kawasan chalet ataupun resort yang terjaga rapi. Persoalannya, kenapa chalet yang terbiak ini tidak mampu untuk diuruskan sehingga menjadi satu landscape yang lawa seperti ini? Keindahan landscape di sini menarik perhatian saya. Ketenangan yang tersaji di sini pastinya mampu melenyapkan semua tekanan yang dialami oleh setiap individu. Realitinya, lebih ramai pengunjung akan jatuh hati dengan pulau besar jika kawasan chalet tinggal tadi mampu diperindahkan seperti ini. Perjalanan lokasi seterusnya, saya akan bawa anda menyaksikan keindahan Marina Resort. Tempat yang cantik, tapi malangnya tidak berpenghuni. Saya difahamkan sudah 15 tahun kawasan itu terbiak sepi. Kedatangan saya 2 tahun lepas menyaksikan landscape yang sama. Jadi saya datang hari ini untuk melihat. Moga-moga landscape pelancongan ini telah berubah. Jom. Balik. Kejap tak boleh. Tak boleh. Balik, aku tak balik. Tak faham. Untuk sampai ke Marina Resort, kita perlu melalui kawasan padang golf seperti ini. Setelah 20 minit berjalan kaki, akhirnya saya tiba di kawasan Marina Resort. Kita dah hampir sangat dengan kawasan Marina. Sebenarnya saya sengaja untuk datang di bahagian belakang Marina sebab kalau kita datang pada hadapan, kita akan disekat oleh guard. Apa yang penting sekarang saya nak cuba masuk ke dalam bahagian bilik ya. Okey. Untuk tengok sendiri apa yang ada dalam tu, macam mana pemandangan dia. So kita boleh tahu. Jom. Sebaik sahaja memasuki kawasan ini, mata dan hati anda pastinya akan terpaku melihat keunikan tinggalan hasil binaan resort di sini. Susunan dan landscape-nya seakan berkonsepkan ala Eropah. Bagi saya, sajian pemandangan secantik ini sudah cukup untuk memberi jawapan kepada kita mengapa tempat ini harus dimajukan semula. Okey, kita sekarang ada dekat dalam salah satu bilik yang ada di sini. Saya rasa tempat seperti ini patut dimajukan lagi. Saya keluarkan diri kecil dengan menghadap terus ke arah laut. Pemandangan yang sangat cantik dan menarik. Penerokaan saya diteruskan lagi. Kali ini saya cuba memasuki kawasan bangunan di bahagian belakang marina. Saya beranggapan bangunan ini bakal menjadi bangunan pentadbiran andai kata Marina Resort beroperasi. Dalam keasyikan saya memerhatikan setiap penjuru bangunan ini, hati saya tertarik untuk memasuki sebuah bilik. Sebaik memasukinya, semua kamera kami gagal merakamkan sebarang visual.
Ketika ini, kesemua lampu suluh kami telah dinyalakan, namun kamera kami masih gagal mendapatkan sebarang visual. Kami akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan bilik itu. Pelbagai persoalan mula bermain di fikiran. Adakah kejadian ini berpunca dari masalah teknikal kami? Ataupun inilah gambaran yang menakutkan yang sering menjadi buah mulut semua orang yang melewati kawasan ini? Memandangkan masih terdapat kawasan yang belum saya teroka, saya nekat untuk datang lagi ke Marina Resort menjelang malam. Agak nervous sebenarnya. Kita dah sampai dekat bahagian depan Marina. Ada Pak Gad. Okey. Kita akan cuba untuk pergi dekat, tapi saya harap kamera jangan dekat sangat sebab saya takut apa-apa berlaku. Apa yang penting ataupun niat saya pada malam ni adalah saya nak tengok macam mana keadaan Marina Resort yang dah ditinggalkan lama pada waktu malam. Saya nak bawa anda sini tengok macam mana terbiarnya keadaan Marina Resort pada waktu malam. Jom kita cuba berunding dengan dia. Pak Zaini. Balik boleh tak kalau kita orang nak jalan-jalan tengok tepi laut dekat Marina ni? Tak boleh. Ni kau selarangan. Balik. Kejap tak boleh cik? Tak boleh. Balik. Kenapa tak boleh masuk? Sebab macam kalau petang tadi boleh juga masuk. Tak boleh. Malah kau jadi apa-apa kampung nanti. Balik. Masuk dengan pakcik tak boleh? Balik, aku kata balik. Tak faham? Kejap tepi-tepi tak Tak boleh? faham ke? Aku kata balik. Okey tak apa pakcik tak apa. Ha, Siang kalau siang boleh? pergi balik. Dah lewat malam datang ni. Agak keras sebenarnya pakcik ni. Kan cara dia cakap pun agak tegas. Jom sini sikit. Nampak dia macam marah jugalah. Tapi saya tak dapat nak tengok sebenarnya muka dia. Tapi tak apa. Rasa kecewa sikit lah sebab tak dapat masuk kan. Cubaan kita untuk masuk ke Marina hari ni gagal. Tapi tak mengapa. Walaupun rasa sedikit kecewa, besok kita akan meneruskan lagi perjalanan kita. Saya akan bawa anda untuk melihat makam-makam yang terdapat di kawasan sekitar pulau besar ini. Dan anggapan saya ataupun harapan saya harap pemandangan 2 tahun lepas, kejadian-kejadian yang berlaku di sekitar makam di pulau besar ini tidak berlaku lagi pada esok. Hari bulan lambat, saya masuk tidur dulu. Kita jumpa besok. Oh, ni ada orang ada pergi masjid. Jangan marah ya. Mari ya. Bayar. Kita buat mula kita buat macam ni. Okey, sekarang kita sedang menuju ke arah Batu Belah. Batu Belah ni merupakan salah satu tarikan pelancongan dekat sini. Berbeza dengan tempat-tempat lain, kebanyakan tarikan pelancongan yang berada di sini kebanyakan berkisah-kisah tentang kisah-kisah kedatangan Islam, ilmu-ilmu persilatan dan juga kisah-kisah mistik. Dan Batu Belah yang kita nak pergi ni sangat sinonim dengan kisah
persilatan. Jom kita ke atas sambil kita kupas dengan lebih lanjut. Dalam perjalanan menuju ke Batu Belah, saya bertemu dengan sebatang pokok yang sangat unik. Pokok yang dikenali sebagai pokok mawar ini mengeluarkan air dari ranting dan dahannya. Jika diperhatikan di kawasan sekeliling pokok ini, keadaan rumput dan daun keringnya kelihatan basah seperti baru lepas hujan. Menurut cerita setempat, pokok ini turut dikenali dengan nama pokok menangis, dan pokok ini sering menjadi tumpuan individu yang gemarkan aktiviti pertapaan. Dalam perjalanan kita nak menuju ke Batu Belah ni, di tengah jalan kita akan bertemu dengan sebatang pokok yang besar ni. Ini pokok ni dinamakan pokok kemian. Okey. Dan kalau kita boleh bakar seperti dekat kawasan ni, asap yang dikeluarkan ni memang asap yang berbau kemian. Dan ini merupakan salah satu lagi daya tarikan dekat pulau besar ni. Apa yang muskil dengan saya ataupun menghairankan saya, dalam setiap tempat-tempat menarik yang ada di pulau besar ni, semuanya akan dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang pada saya kurang bermoral. Seperti di pokok kemian ni juga, kita dapat lihat dekat sini ada orang yang memasang colok, menabur bunga. Mungkin saya percaya dekat sini mereka gunakan untuk mohon hajat dan sebagainya. Saya rasa benda ni tak patut untuk berlaku. Setelah 30 minit merentas hutan, kami akhirnya tiba di Batu Belah. Berdasarkan pembacaan yang saya buat, Batu Belah ni mempunyai cerita daripada unsur persilatan utamanya. Dipercayai pulau besar ni dulu menjadi salah satu tempat di mana ramai pesilat-pesilat yang termasyhur datang ke sini untuk berburu dan memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu persilatan. Dan salah seorang tokoh atau panglima silat yang terkenal di pulau besar ni, dia yang digelar sebagai panglima lidah hitam. Dipercayai panglima lidah hitam ini mempunyai satu kuasa persilatan ataupun kesaktian yang tinggi sehingga mampu membelah batu ini dengan hanya menggunakan lidah. Sejauh mana ianya terbukti ataupun betul, itu terserah kepada anda untuk percaya. Satu panorama yang amat menyedihkan bagi saya. Kawasan yang begitu indah macam ni, cantik macam ni, diperhiasi dengan amalan-amalan khurafat seperti ini. Banyak terdapat centangan-centangan nombor, nama, kad-kad, colok-colok yang dipasang. Rasa kesal dan ingin saya timbulkan persoalan di sini, kenapa pihak berwajib, mungkin MAIM dan sebagainya, tidak mahu membersihkan tempat ni? Kenapa tidak ada pemantauan berkala ataupun pembersihan secara kerap dilakukan di sini? Ataupun mungkin boleh kita jadikan tempat ni sebagai tempat pelatungan tapi bebas daripada amalan-amalan seperti ini. Sangat menyedihkan. Ini ada satu kertas yang tertulis 00107, saya tak pasti itu nombor apa. Ada sedikit nota, Tuhan tolong kami selesaikan masalah duit. Dengan pokok kau patut kita minta. Lokasi seterusnya ialah Gua Yunus. Saya percaya atas ni, di kawasan ni, baru saja berlakunya ataupun berlangsungnya upacara memohon hajat. Kita masih lihat, boleh dapat lihat colok atau setanggi yang masih berasap di kawasan sana. Jadi perkara-perkara ini yang kita patut elakkan sebenarnya. Okey, kenapa kita perlu biarkan kawasan pelancongan yang menarik seperti ini terus bermandikan misteri-misteri dengan perbuatan-perbuatan khurafat sebegini. Mari, sekarang saya nak bawa anda melihat daripada atas batu Gua Yunus. Sekarang kedudukan saya berada betul-betul di atas batu, susunan batu di Gua Yunus.
pemenangan yang paling tinggi setakat ini pernah saya sampai di Pulau Besar. Pada kedatangan pertama saya 2 tahun lepas, saya tidak berkesempatan untuk berada di atas batu ini. Tapi kali ini saya datang dan saya bawakan kepada anda tempat atau pemandangan yang begitu menarik untuk dikongsikan bersama. Cuma sedikit mencacatkan apabila saya naik ke atas dan saya melihat perkara sebegini berlaku. Colok, pisang dan sedikit bunga digunakan ataupun terletak bersebelahan dengan saya di atas batu Gua Yunus ini. Saya percaya perkara-perkara ataupun benda ini digunakan untuk tujuan memohon hajat. Dan mungkin upacara khurafat telah berlaku di sini sebentar saja tadi. Jadi pada pengamatan saya adalah amat perlu pemantauan dan juga pengawasan daripada pihak berkuasa dan pihak berwajib supaya perkara-perkara ini tidak berlaku lagi. Supaya perkara-perkara ini tidak mengganggu ataupun menjejaskan keindahan tempat seperti ini. Nasib yang sama turut menimpa di beberapa kawasan pelancongan yang lain, iaitu di sekitar kawasan Gua Ula dan juga makam nenek tempayan pecah. Berdasarkan satu petikan akhbar, ada pihak yang menyatakan bahawa pulau ini telah bebas daripada sebarang aktiviti khurafat. Namun, pendedahan video seperti ini memberikan kita penjelasan yang berbeza. Penerokaan saya tidak akan lengkap jika tidak membawa anda melihat sendiri makam wali Allah Sultan Al-Arifin Syekh Ismail Ibnu Syed Al-Qadir. Beliau merupakan keturunan ke-18 baginda Nabi Muhammad SAW. Kedatangan beliau ke pulau ini adalah bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di rantau Nusantara. Berdasarkan pemerhatian saya, kawasan makam ini dijaga rapi oleh pihak yang berwajib. Selain daripada makam Sultan Al-Arifin, turut disemandikan di sekitar kawasan ini ialah makam Syekh Yusuf As-Siddiq, makam Syarifah Roziah ataupun Siti Sarah, serta beberapa orang lagi tokoh yang banyak menyumbang ke arah perkembangan Islam di Melaka khususnya. Dalam ketenangan saya cuba menghayati sejarah pulau ini, lensa kamera kami dapat merakam satu lagi aktiviti khurafat. Apa yang mengejutkan? Ianya dilakukan tanpa rasa bersalah. Dan tambah menyedihkan, kedudukannya hanya beberapa meter dari makam Sultanul Arifin. Jangan marah ya. Sorry ya. Bayar. Kita pulang kita mau sini. Jabatan Agama Islam Negeri Melaka patutnya buat pemantauan yang lebih lah terhadap aktiviti yang teranggap khurafat lah. Para pengunjung yang buat pertama kali ingin mengunjungi Pulau Besar ni, jangan rasa takut. Sebenarnya tempat ni best lah untuk bersantai dan yang paling bagus untuk kita dekatkan diri kepada Allah SWT. Harapan saya, Pulau Besar akan kembali diletakkan dalam radar pelancongan negara dan tidak lagi dianaktirikan kebajikannya. Adalah menjadi satu kehilangan dan kerugian besar jika hal ini masih terus berlaku. Sekarang jadi boleh sampai. Kita akan tamatkan ekspedisi di Pulau Besar pada hari ini. Saya harap penerokan saya selama 2 hari ini membawakan jawapan untuk setiap soalan anda. Kita akan jumpa lagi di Jelajah Pulau yang seterusnya. Jom terus menongkat